Malaysia ditubuhkan secara rasmi pada 16 September 1963. Sebenarnya rancangan adalah asal penubuhan Malaysia adalah gabungan antara Tanah Melayu, Sabah dan Sarawak, Singapura dan Brunei. Tapi Brunei menolak untuk serta dan Singapura disingkirkan pada 1965. Tunku Abdul Rahman mula-mula kemukakan cadangan penubuhan Malaysia pada 17 Mei 1961 di IDP Hotel Singapura. Ada pelbagai reaksi dari negara jiran, ada yang sokong dan ada yang bantah. Soekarno selaku Presiden Indonesia adalah orang yang paling lantang menentang penubuhan ini. Bagi Soekarno, penubuhan Malaysia adalah agenda imperialisme, perluasan kara ataupun barat dan neokolonialisme, kawal politik secara tidak langsung. Selain itu, Filipina juga tidak terima penubuhan Malaysia sebab Filipina nak klaim Sabah yang ada sejarah dengan Kesultanan Solo. Akhirnya, Indonesia isytihar konfrontasi terhadap Malaysia dan lepas itu Soekarno pula isytihar Ganyang Malaysia. Kalau ikut Dewan Bahasa Pustaka, pusat rujukan persuratan Melayu, konfrontasi bermaksud perbuatan memusuhi atau menentang sesuatu pihak. Sebenarnya ada beberapa perkara dan cerita menarik di sebalik konfrontasi Indonesia-Malaysia. Antaranya adalah yang pertama, Tunku dah rosakkan rancangan Soekarno yang nak tubuhkan Indonesia Raya. Sebenarnya cita-cita Presiden Soekarno adalah nak tubuhkan Indonesia Raya, iaitu gabungan Indonesia, Tanah Melayu dan Brunei. Jadi bila Tunku Abdul Rahman buat cadangan penubuhan Malaysia, tindakan Tunku dah kira potong lain rancangan Soekarno. Makanya pada 20 Januari 1963, Menteri Luar Indonesia Dr. Subandrio mengisytiharkan konfrontasi ke Malaysia. Soekarno yang terkenal dengan kehebatan pidatonya pula menyuruh rakyat Indonesia untuk ganyang Malaysia pada 27 Julai 1963. Katanya, kalau kita lapar itu biasa, kalau kita malu itu juga biasa. Namun kalau kita lapar atau malu itu kerana Malaysia, kurang ajar. Yo, ayo kita ganjang Malaysia, ganjang Malaysia, ucap Soekarno dipetik di dalam info kita. Pegangan dan cara kepimpinan dua tokoh ini sangat berbeza. Soekarno lebih penting dan lebih pada ideologi nasional sosialis yang mirip, tapi Tunku pula lebih pro-barat, demokrasi dan anti-komunis. Sejahat-jahat penjajah ialah komunis. Komunis adalah lebih dahsyat dan lebih berbahaya dari bentuk-bentuk penjajah yang pernah didiami oleh umat manusia dan kita mestilah berwaspada dengan ancaman komunis, ucapan Tunku Abdul Rahman. Walaupun Soekarno menafikan yang Indonesia mirip dengan komunis, tapi beliau tak dapat nafikan yang beliau menggunakan 3 elemen utama dalam pemerintahannya, iaitu nasionalis, agama dan komunis ataupun Nasakom. Apakah maksud Nasakom? Sebenarnya masa itu ada beberapa pihak yang bersaing dalam politik Indonesia, iaitu Tentera Nasional Indonesia TNI, Parti Komunis Indonesia PKI, parti-parti politik dari aliran agama dan nasionalis. Jadi, Soekarno gunakan falsafah Nasakom dalam pemerintahannya untuk mengimbangkan pengaruh antara semua pihak ini dengan cara memasukkan elemen agama dalam fahaman komunis dan dalam waktu sama pentingkan nilai nasionalisme. Yang kedua, Soekarno tuduh rakyat Malaysia hidup dalam sengsara. Selain mengancam Malaysia, Presiden Soekarno juga dikatakan menyindir lagu Negaraku dengan menyanyikan lagu Terang Bulan. Hal itu jadi semasa beliau membuat ucapan kepada para wartawan bersempena dengan persidangan wartawan Afro Asia di Jakarta pada 24 April 1963. Akibatnya, rombongan wartawan Tanah Melayu bertindak keluar daripada majlis itu. Rakyat Malaysia yang melalui zaman konfrontasi mungkin masih ingat beberapa perkara dan ingat betapa Soekarno menghina Tunku Abdul Rahman, pakaian Melayu dan lagu Negaraku yang dinyanyikan dalam bentuk asal bernama Terang Bulan. Sebenarnya, melodi lagu Negaraku berasal dari lagu Terang Bulan. Lagu ini juga jadi lagu rakyat di Indonesia. Lagu Terang Bulan digubah oleh seorang ahli muzik Perancis bernama Pierre Jean de Berenger. Selain itu, Soekarno juga pernah tuduh yang rakyat Malaysia hidup dalam sengsara, tapi dijawab oleh Tuanku,
Kata Tunku, Soekarno mengatakan rakyat saya sedang sengsara, makan jagung, tikus dan sebagainya. Tetapi sebenarnya mereka sedang menari, berjudi, minum-minum dan berpoya-poya. Walaupun begitu, Soekarno sememangnya terkenal sebagai seorang pemimpin yang hebat dalam sejarah Indonesia. Tidak ada seorang pun presiden Indonesia yang mempunyai pengalaman sedemikian. Yang paling penting sekali, beliau memiliki satu keberanian, sikap serta pendirian politik yang luar biasa dan tidak tertanding oleh 6 orang presiden yang lain. Yang ketiga, dari perang mulut ke konfrontasi bersenjata. Lepas sahaja Indonesia isytihar konfrontasi terhadap Malaysia, pencerobohan dan serangan ke Tanah Melayu mula dilakukan. Keadaan mula parah apabila Tunku tetap isytiharkan penubuhan Malaysia pada 16 September 1963. Walaupun Soekarno pulaukan keputusan Suruhanjaya 1963, Soekarno pulaukan keputusan Suruhanjaya Kobol, Suruhanjaya yang meninjau pendapat rakyat Sabah dan Sarawak tentang penubuhan Malaysia. Penubuhan Malaysia sepatutnya diisytihar pada 31 Ogos 1963, tapi ditangguhkan ke 16 September sebab tunggu laporan Setiausaha Usaha PBB yang lewat. Bila Malaysia diterima sebagai anggota tidak tetap PBB, Indonesia ambil keputusan keluar dari PBB pada 1965 sebagai protes. Perang mulut antara Tunku dan Soekarno juga dah berubah ke konfrontasi bersenjata. Walaupun macam tu, konfrontasi bersenjata antara Malaysia dan Indonesia adalah perang yang tidak diisytiharkan. Berikut adalah antara serangan yang dilancarkan Indonesia. Yang pertama, 12 April 1963, serangan di Balai Polis Tempadu Sarawak. Yang kedua, 29 Disember 1963, gerila perang Indonesia serang pos tentera di Kelabakan, Tawau, Sabah. Yang ketiga, 17 Ogos 1964, pasukan payung terjun Indonesia mendarat di sebuah pantai di Johor. Yang keempat, 2 September 1964, pasukan payung terjun Indonesia mendarat di Labis, Johor. Yang kelima, 29 Oktober 1964, tentera Indonesia mendarat di Pontian, Johor. Yang keenam, 28 Jun 1965, pasukan Indonesia cuba lakukan serangan dan sabotaj ke atas Regimen Askar Melayu Diraja di Tawau. Walaupun macam tu, serangan-serangan tersebut dapat dipatahkan Malaysia dengan bantuan ketenteraan dari negara-negara Commonwealth seperti Britain, Australia dan New Zealand. Yang keempat, Tunku dipaksa pijak lambang negara Indonesia. Pada 16 September 1963, Tunku dengan yakin isytiharkan penubuhan Malaysia di Stadium Merdeka di hadapan lebih kurang 30,000 rakyat. Pada hari yang sama, Indonesia dan Filipina putuskan hubungan diplomatik dengan Malaysia. Kedutaan Malaysia di Jakarta dan Medan pun dibakar dalam satu protes. Dekat Malaysia pula sehari selepas itu, 17 September 1963, berlaku demonstrasi rakyat Malaysia di Kedutaan Indonesia di Jalan Ampang, Kuala Lumpur. Dalam protes itu, penunjuk perasaan bertindak menyerang kedutaan, menurunkan Pancasila, lambang negara Indonesia dan menaikkan bendera Malaysia. Ketika inilah Tunku dipaksa untuk pijak Pancasila apabila simbol itu diturunkan dari bangunan Kedutaan Indonesia dan diheret ke rumah Tunku di Jalan Dato' On. Mereka telah memanggil Tunku keluar dan kemudian mengusung Tunku dan menyuruh Tunku pijak. Pijak, 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 simbol yang dibawa oleh mereka itu. Tetapi apabila Tunku enggan, mereka meletakkan Tunku di atasnya. Tunku berkata, "Awatlah hampa buat aku macam ni," dipetik dari buku pada yang lalu. Menurut Zainuddin Maidin, tokoh wartawan, Tunku ada sebab untuk tidak nak pijak Pancasila. Tunku tentu mempunyai banyak sebab untuk tidak mahu memijak simbol negara Indonesia. Antaranya adalah kerana sikap beliau yang sederhana yang selalu tergambar dalam pendekatan politiknya juga dalam sikap hidupnya. Selepas itu, banyak demonstrasi anti Soekarno dilakukan di seluruh negara, terutamanya masa pilihan raya 1964. Pilihan raya 1964 dipadukan
dan diadakan di tengah-tengah konfrontasi Indonesia penuh dengan drama dan sandiwara. Patung-patung Soekarno dan Subandrio, Menteri Luar Indonesia, dibakar dan disebut di sana sini. Yang kelima, disuruh senyum dengan Soekarno lepas rundingan gagal, Tunku mencarut depan wartawan. Cerita di sebalik gambar imej pada hari itu. Rundingan antara Malaysia dan Indonesia 1963-1964 berlaku sebanyak 4 kali, iaitu yang pertama rundingan di Tokyo Mei dan Jun 1963, yang kedua sidang kemuncak di Manila 30 Julai hingga 5 Ogos 1963, yang ketiga persidangan di Bangkok Februari 1964, dan yang keempat persidangan di Tokyo Jun 1964. Ketika di Tokyo 1963, rundingan antara Tunku dan Soekarno gagal. Lepas sahaja rundingan itu, ada gambar Tunku dan Soekarno tengah ketawa. Sebenarnya ada cerita menarik di sebalik gambar itu. Zainuddin Maidin ada menceritakan peristiwa ini di buku beliau. Diceritakan yang ketika Tunku dan Soekarno keluar dari persidangan, mereka ada diserbu oleh para wartawan dan jurugambar asing. Masa inilah mereka diminta untuk senyum oleh jurugambar sebab kedua-duanya muka agak gelap sahaja. Tunku dan Soekarno tidak menunjukkan wajah gembira sekalipun diminta tersenyum beberapa kali oleh jurugambar dengan perkataan cheese. Apabila didesak berkali-kali, Tunku akhirnya mencarut dengan perkataan Melayu yang terkenal dengan 4 huruf menyebabkan Soekarno meletus ketawa dan Tunku sendiri ketawa. Bukan lagi tersenyum, ketawa semakin hebat apabila seorang wartawan bertanya, "Is that cheese, Tunku?" Tunku jawab, "Ya, something smell like this, like cheese." Yang keenam, ramai ditangkap kerana dituduh bersubhat dengan Indonesia. Ketika konfrontasi, kerajaan telah membuat pelbagai tindakan untuk halang sebarang usaha yang menyokong Indonesia dan Soekarno. Jadi sesiapa yang disyaki ada kaitan dengan gerakan konfrontasi dan menyokong gagasan Malaysia ataupun Melayu Raya akan ditahan di bawah ISA. Antara yang ditangkap itu termasuklah pemimpin Front Sosialis antara seperti Ahmad Bos Maman dan Ishak Haji Muhammad Pak Sako. Di Pertua PAS, Dr. Burhanuddin Al-Hilmi pun ditahan kerana dituduh menyokong Soekarno. Pak Sako, Dr. Burhanuddin dan Ahmad Bos Taman memang terkenal dengan cita-cita mereka yang nak tubuhkan Melayu Raya sejak tertubuhnya Parti Kebangsaan Malaya PKMM yang dipimpin oleh mereka. Yang ketujuh, lagu Inilah Barisan Kita sebenarnya dicipta oleh orang Indonesia. Walaupun Indonesia dah isytihar konfrontasi dan ganyang Malaysia, tapi masih ada rakyat Indonesia yang tak sokong, terutamanya dari mereka yang anti-komunis dan anti-Soekarno. Mereka ni berlindung di Malaysia ketika konfrontasi. Satu kisah benar menyebut ada antara tentera Indonesia yang menyerah diri kepada orang kampung akhirnya ditemukan dalam satu peristiwa yang menyayat hati. Tentera Indonesia itu dan orang kampung itu mempunyai pertalian darah dan hubungan persaudaraan dari tanah Jawa. Ia berakhir dengan insiden berpeluk-pelukan dan tangisan. Tentang lagu Inilah Barisan Kita, sebenarnya lagu ini dicipta oleh pengubah muzik terkenal Indonesia iaitu Saiful Bahari yang juga pelarian dari Indonesia. Lagu ini jadi lagu patriotik rakyat Malaysia sampai sekarang. Pengubah lagu terkemuka Indonesia Saiful Bahari yang menjadi pelarian dari Indonesia adalah pengubah lagu patriotik Inilah Barisan Kita yang membangkitkan perasaan rakyat Malaysia dalam masa konfrontasi. Saiful Bahari adalah rakyat Indonesia, tetapi dengan mencipta lagu itu bukanlah bererti bahawa beliau telah mengkhianati bangsa Indonesia. Sebaliknya membuktikan kepada kita bahawa baginya bangsa Melayu Malaysia adalah juga bangsanya. Selain itu, Saiful Bahari atau nama lain Surya Buana juga pernah jadi pegawai khas kepada Menteri Penerangan ketika itu, iaitu Tan Sri Senu Abdul Rahman dan pengarah muzik di filem negara Malaysia FNN. Soekarno digulingkan, Malaysia dan Indonesia berdamai. Pada 30 September 1965, Parti Komunis Indonesia PKI
cuba buat rampasan kuasa di Indonesia dengan menculik dan membunuh beberapa orang jeneral tentera Indonesia. Peristiwa itu juga dikenali sebagai Gestapo, Gerakan September 30 atau G30S. 6 jeneral tentera Indonesia maut dalam peristiwa itu. Kesemua jeneral yang dibunuh dimasukkan ke dalam sumur lubang buaya. Jeneral Soeharto terselamat dalam peristiwa itu dan ambil alih kuasa eksekutif Soekarno pada 11 Mac 1966. Soekarno pula dilucutkan jawatan pada 12 Mac 1967 dan dikenakan tahanan rumah sehingga beliau meninggal dunia pada 1970 ketika beliau berusia 69 tahun. Akhirnya pada 28 Mei 1966, rundingan dilakukan di Bangkok antara Timbalan Perdana Menteri Tun Razak dan Menteri Luar Indonesia Adam Malik. Hubungan Malaysia-Indonesia beransur baik menjelang tahun 1967 dan konfrontasi pun tamat. Sepanjang konfrontasi ini 1962 hingga 1966, seramai 114 askar pasukan Komanuel, 36 orang awam Sarawak dan lebih daripada 590 orang askar Indonesia terbunuh. Kini pada setiap 16 September kita akan sambut Hari Malaysia di seluruh negara. Oleh itu, kita ucapkan selamat Hari Malaysia. Macam mana Tunku cuba jaga Malaysia selepas merdeka?